mana kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat, percayalah, yakinlah Allah sedang melihat. Jadi maknanya sekarang ni melihat Allah Ta'ala ni bererti kata lain adalah ingat Allah. Ingat Allah. Dan ingat Allah ni lah menjadi agenda kita sekarang. Kita nak ingat Allah. Alangkah malangnya hari ini Allah kata dalam surah Sajadah ayat 9, hakikatnya qalilan ma tashkurun, sedikit sangatnya ingat Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah tiupkan roh dan jasad kita, di dalam jasad kita ni Allah bagi penglihatan, Allah bagi pendengaran, tapi sedikitlah yang syukur. Ini ingat Allah, syukur ni ada Allah. Kalau mula pun dah tak betul, agak-agak ujung-ujung memang kita boleh betulkan di pertengahannya, tapi kita bimbang tak betul di pertengahannya, perlukan kehancuran. Bimbang diingatkan dengan cara peringatan melalui ujian yang menyakitkan. Duit ni dunia. Bila dunia, sifat dia tinggal, sifat dia tipu, sifat dia fitnah. Soalannya, kalau kita terus pergi bersandar pada duit, maka kita akan kena tinggal, kena tipu. Duit itu makhluk atau kejadian? Bila kejadian, ada tak cara melihat makhluk? Ada tak Allah ajar cara melihat? Kan kita sekarang tengah belajar cara melihat, tidak? Jangan tengok duit. Kalau siapa tengok duit, jadi mata di kaedah yang Allah ajar melalui kaedah Tariq Nubuwah. Qra bismi Rabb bikallazi khalaqa. Bacalah bismi Rabb, bismi Rabb bikallazi khalaqa. Nah, cuba tengok ni sedang jemaah mata Allah SWT. Cuba tengok, perhati baik-baik. Cuba tengok. Pertama, kedua, ketiga. Bacalah dengan nama. Dengan nama siapa? Rabb. Nama siapa? Nama yang menjadikan duit. Duit tu kejadian tidak? Ya. Sekarang ni duit kita dah ada nama. Sekarang ni bila kita baca dengan nama yang menjadikan duit, Nabi kata bermula dengan bismillah, dengan nama Allah. Baik, nama Allah ni lafzul jalalah. Itu anchor dia. Nampak? Bila dengan nama Allah, yang lebih khususnya apa? Khususnya adalah rezeki. Okey, pecahan lagi, kaya. Sebab kaitan kaya dengan rezeki ni seringkali dikaitkan dengan duit. Maka ini satu kemuliaan. Allah muliakan kita, yang mana kita ni hina, tapi Allah muliakan dengan tempat yang mulia, dengan majlis yang mulia, dengan amalan yang mulia. Alhamdulillah, apabila Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan untuk mengimarahkan kembali masjid. Subhanallah, satu perkara yang sangat indah. Asal kita itu hina, dari air mani yang hina. Namun apabila Allah nak muliakan kita, maka Allah letakkan kita di tempat yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Allah itu mengatasi hak segala-galanya. Kita tunaikan hak Allah dahulu, barulah hak kita ini akan disempurnakan. Hak Allah ni, Allah suruh iblis, yang mana sebelum itu Azazil lah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan hidup kita ni bermula dengan kisah iblis lah, dan kisah Nabi Adam AS. Bermula kisah Nabi Adam AS, kisah iblis itulah datangnya cerita kita. Iblis diberi tugas, ada dua. Nabi Adam AS diberi tugas, iblis yang nama Azazil pun diberi tugas. Iblis gagal melaksanakan tugas, Nabi Adam AS berjaya melaksanakan tugas. Kata iblis ni, dia pencetus. Apa cetusan dia? Dia akan cetusan dia adalah mencetuskan perbalahan, mencetuskan provokasi. Kerana apa? Rasa diri berkuasa. Baik, maka bila diri merasakan aku berkuasa dan mulia, itulah yang akan hancur binasa. Hak kita akan terlaksana dengan sempurna. Memang, tak usah bimbang, hak kita memang macam-macam benda yang kita nak kat muka bumi ni, setelah kita menyempurnakan hak Allah terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli nikmah. Bertemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ni dalam siri pengajian online dalam syarah kitab Hakikat Kehidupan, dan kita dah pun masuk dalam syarahan kitab baru sebenarnya, yakni Lisanul Haq. Lisanul Haq yang membicarakan tentang kalam-kalam kebenaran, yang membicarakan tentang bagaimana nak menjingkapi kehidupan bersandarkan lisan yang telah dibina dengan keimanan. Dan justru itu, dengan lisan itu juga nanti kita akan bongkarkan perkara-perkara atau perkataan-perkataan yang bertentangan dengan kebenaran. Baik, jadi sebelum kita meneruskan pengajian ilmu kita pada malam yang penuh barakah ni, marilah kita sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghis. Alhamdulillah, alhamdulillah. InsyaAllah pada malam yang penuh barakah ni, sama-sama kita akan meneruskan kajian ilmu kita dalam perbahasan Lisanul Haq, ini kalam-kalam kebenaran ataupun lisan-lisan yang membawa kepada kebenaran, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada yang telah bersiaran dengan saya pada malam ini. Alhamdulillah. Syukur pada Alhamdulillah. Pertama mula macam biasa, setelah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah, seterusnya kita terus perbetulkan niat kita. Jaga niat kita ni baik-baik. Inna a'malu binniat wa inna malikulli imri ma nawa. Setiap amal bermula dengan niat, dan kita akan dapat apa yang kita niat. Kita niatkan untuk mendapat ridha Allah SWT. Kita niatkan untuk mendapat kefahaman daripada pengajian ilmu kita. Kita niatkan supaya asbab dengan majlis ilmu ini kita mampu berubah menjadi lebih baik, menjadi hamba-hambanya yang lebih taatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, bantu sebarkan. Terima kasih yang dah menonton. Terima kasih, dan banyak yang saya tengok ada sahabat-sahabat baru yang mula mengikuti pengajian ni. Syukur, alhamdulillah, tahniah, syabas. Teruskan dan sila duduk, jangan lari. Dan kita akan banyak lagi merungkai persoalan-persoalan kehidupan, yang mana kehidupan ini perlu ditafsirkan semula, tuan-tuan. Kehidupan ini perlu ditafsirkan semula. Kerana apa? Sebab dalam kehidupan adanya kebatilan, adanya perkara-perkara yang melibatkan yang tidak diradhi Allah SWT. Dalam kehidupan itu sendiri, walaupun dalam hidup tu Allah jadikan semua, tetapi Allah jadikan juga antaranya itu nanti ada perkara-perkara yang batil, ada perkara yang hak dua je. Jadi untuk merungkai kebatilan itu perlukan ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang benar. Ilmu yang mampu menyuluh hati ini
Kerana yang mampu membezakan hak dan batil itu adalah kebenaran dengan iman. Baik, insya-Allah. Jadi sudah semua mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tajdid niat, perbarui niat dan perbarui kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, selalulah kita perbarui kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kerana apa? Sebab dalam kehidupan kita ini kita berhadapan dengan kebenaran. Kenapa kita perbarui syahadah? Kenapa perbarui kalimat thayyibah? Adakah tak cukup dengan mengucap? Kita dah mengucap dah, tuan-tuan. Ya, tetapi adakah ucapan kita itu, pengakuan kita itu mampu dipegang sehingga ke akhir hayat? Ini yang kita bimbang. Sebab apa? Kita hidup dengan kebenaran. Bila hidup dengan kebenaran, banyak perkara-perkara yang kita sandarkan kepada kebenaran sehingga lupa tentang yang menjadikan. Sandarkan pada kebenaran sehingga nampak keakuan. Nampak keakuan. Kita akan jadi orang yang sibuk membesarkan diri dengan kebenaran. Sibuk memandang diri dengan kedudukan. Sibuk memandang diri dengan pengalaman. Umurnya, mungkin dia dah lama hidup atas muka bumi ni, dia macam serba tahulah. Atau dengan kedudukan dia, dengan kejayaan demi kejayaan dia, mungkin. Nah, ini yang kita kena perbarui. Sedangkan apa yang berlaku di atas muka bumi ini, dalam hidup kita ini, hanyalah semata-mata biiznillah, dengan izin Allah. Sebab tu kita kena perbarui kalimat thayyibah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi suruh. Nabi suruh sahabat, perbaruilah kalimat thayyibah. Dalam hadis, mafhum hadis. La ilaha illallah. Yang mana kita memang hari ini mudah untuk menyekutukan Allah. Subhanallah. Nauzubillah min zalik. Antara dosa yang dilakukan dalam keadaan kita tak perasan itu dosa, dan malah ketika melakukan kita tak rasa pun itu dosa. Itulah dia menyekutukan Allah. Nampak? Subhanallah. Ini satu perkara yang mesti kita renung dan fikirkan. Sehingga menyebabkan kehidupan kita jadi cacah merebah. Sebab apa cacah merebah? Sebab melakukannya dosa tanpa sedar. Ini dosa tanpa sedar. Sedar sebab apa tak sedar, Ustaz? Sebab mabuk kepayang. Mabuk dengan dunia. Nak sedar macam mana? Mabuk dengan dunia. Bila kita marah dunia, marah pula. Terasa. Terasa Ustaz cakap pasal dunia. Sebab kita dah pegang dunia. Kita dah jadikan dunia kekasihnya. Maka bila kita kata pasal dunia, kita kata pasal harta, kita kata pasal diri, yang mana diri ini sebenarnya tidak ada fungsinya kalau sekiranya tidak Allah berikan, maka dia terasa. Sentap dia. Ustaz ni. Marah. Sebab apa? Sebab kita dah duk pandang dunia. Mabuk kepayang. Itu tak sedar. Jadi kita nak keluarkan diri kita ni daripada melakukan dosa yang kita tak sedar. Itu dosa. Allahu Akbar. Dosa tu besar. Besar. Inna syirka la zulmun azim. Kita tak sedar kita melakukan dosa. Menyekutukan Allah dengan diri kita. Contoh sifat tahu saja. Tahu. Sedangkan kita sifat jahil. Tahu sifat siapa? Allah, alim. Kita menyekutukan ada dua yang tahu. Aku pun tahu. Ananiyah, keakuan. Bila kita nak bagi tahu, dia buat tak tahu. Alah, Ustaz ni. Mula sombong. Macam dah terus sangat hidup nampak gaya ni. Dia siapa? Nampak contoh. Nampak? Ni masalahnya. Macam mana nak buang dunia? Kita dah bincang panjang lebar dah. Macam mana nak buang dunia. Puan Sakurawat. Macam mana nak buang dunia? Tahu dah macam mana nak buang dunia? Agak-agak bila kita buang tu benda yang macam mana? Apa definisi buang dunia? Adakah campak kereta dalam lombong? Adakah buang dunia tu beri buang duit? Buang dunia ni maksudnya adalah jangan letakkan dia sebagai utama. Jangan jadikan dia sebagai pelakon utama. Janganlah jadikan dia sebagai sandaran utama. Malah jangan bagi nilai pada dunia. Sebab tu siapa yang pegang dunia, minta maaf lah. Memang kena punya. Ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa zikrullah. Kata Nabi SAW. Ad-dunya mal'unatun. Dunia terlaknat. Mal'unun ma fiha, apa saja padanya, illa zikrullah. Jadi nak buang dia adalah
Laknatlah dia. Janganlah duk puji dia. Ini puji dunia, puji diri, puji duit, puji, semua nak puji. Bila kita dah bagi, kita boleh tolong dengan duit, minta orang puji kita. Jadi kita sendiri yang meletakkan pujian pada dunia, sedangkan pujian hanya pada Allah. Jangan pujilah dunia. Itu maksud buang dunia. Jangan puji dunia. Jangan puji diri. Jangan perasan. Orang panggil cantik, jangan perasan cantik. Orang panggil pandai, jangan perasan pandai. Jangan perasan, itu cara nak buang dunia. Bila asyik perasan, tu main dengan perasaan. Itu sentap sana, sentap sini, mengajuk sana, mengajuk sini. Marah sana, marah sini. Dalam rumah tangga, bergaduh, manjang. Sebab apa? Sebab dia letakkan perasaan sebagai sandaran. Dunia nak minta dipuji. Bukan buat sebab Allah. Nah, suami tegur tidak boleh diterima. Kerana apa? Abang tegur ni, terasa hati saya. Terasa itu. Sedangkan seorang suami layak menegur. Seorang anak ditegur oleh mak, sentap, terasa. Guru menegur anak murid, terasa. Dia 3 orang ini yang boleh tegur, boleh marah dengan sepenuhnya. Marah tu maksudnya mendidik lah. Mendidik untuk akhirat. Kalau marah untuk dunia tu bukan guru tu. Ni marah untuk akhirat. Nampak? Suami pada isteri, dia boleh marah kalau isteri dia buat salah. Marah sungguhlah. Jangan marah main-main. Sebab Mungkar Nakir, dia punya soalan bukan main-main. Malaikat Malik, penjaga pintu neraka, lebih garang daripada semua gangster yang ada kat muka bumi ni. Kita marah. Isteri yang hebat, dia menerima kemarahan suami dengan hati yang terbuka. Suami yang hebat, dia boleh marah isteri dia sungguh-sungguh demi kebaikan. Dia boleh sayang sungguh-sungguh. Itu maksud dia. Ini duk main perasaan nak jaga. Habis tak terbina. Duk jaga, tak jaga orang. Nak jaga dia tengok. Kena kita pendidik. Sebab tu kena marah, kena kata. Seorang mak boleh kata ke anak dia. Kata lah. Ustaz, kena bil hikmah. Bil hikmah tu apa? Biarkan je sadin, biarkan perangai anak tu. Katakan je lah. Nampak? Bila letakkan dunia ni, sebab tak sentuh tentang macam nak buang dunia ni, rela untuk dikata. Kalau kita duk pegang dunia, kita tak terkata. Tak tercakap lah Ustaz. Alah, sebab salah lah saya tak tercakap. Seorang suami yang ada kuasa, dia boleh berkata pada isterinya. Suami ni dia lapang hati. Kalau suami yang jujur, dia boleh kata sungguh-sungguh kat isteri dia. Lapang hati dia. Dia tak ada simpan apa-apa. Kata tu maksudnya didik isteri betul-betul. Seorang isteri yang hebat, dia boleh terima kata-kata suami dia. Dia tak perlu prejudis, tak perlu pertikaikan pun. Macam ni ke suami? Macam ni ke? Tak ada. Dia akan terima. Hatinya lapang. Orang yang tak ada nak. Sebab dunia ni bukan, dia tahu dia hidup ni bukan untuk dipuji. Bila kena dengan suami pula jujur mendidik, dia terima. Itu isteri yang hebat. Suami pula, dia tak ada nak selindung-selindung. Kata-kata betul-betul. Sebab dia sayang kat isteri dia. Ini buat kata sikit, sentak. Bagi kata sikit, menyandar. Sampai bila nak jadi orang? Sampai bila nak jadi manusia? Duk perasan. Itu dunia lah tu. Sebab nak puji-puji. Orang yang nak cinta dunia ni, dia minta dipuji. Nak kena pujilah sikit. Manusia ni kan, yelah Ustaz, pujilah orang perempuan ni, pujilah. Dalam sekali, bila nak tegur benda yang hak, mula terasa. Dah asyik kena puji je. Nampak? Habis Ustaz, Nabi macam mana? Nabi SAW, ketika berkata perkara yang hak, Nabi akan kata, kalau tidak kenapa Nabi kata begini? Kalau sekiranya Fatimah Zahra melakukan kesilapan, kalau Nabi kena potong tangan, Nabi potong tangan. Nabi tegaskan. Kita dengan anak kita kadang-kadang marah tak reti nak tegur. Nabi kata kat Fatimah Zahra, sekiranya lah anak Fatimah Zahra juga yang melakukan kesilapan, Nabi kerat. Kalau nak yang kena kerat. Padahal Nabi SAW sayang benar dengan Fatimah Zahra. Ya Rabb, siapa yang menyakiti Fatimah Zahra, menyakitiku. Tiba bila kata hukum, siapa pun kerat-kerat. Walaupun Fatimah Zahra. Tegas tak Nabi? Punya tegas Nabi.
Kita kadang-kadang manipulate Nabi hikmah, lembut dengan ahlinya, lembut dengan ahli keluarga. Kalau Fatimah Zahra buat salah, kerat tangan. Berani buat kat anak. Kadang-kadang kita tengok pun, tak siap. Muka apa ustaz kan nak marahkan budak-budak sekarang ni, sentak. Marah sikit, sentak, mengajuk. Ini cakap lisan ni. Malam ni saya nak sentuh dengan lebih detail. Bagaimana kata-kata yang baik, mana bagaimana kata-kata yang buruk. Detail sikit lah, walaupun tak detail banyak sebab masa banyak lagi kita bincang nanti. Cuma nak mula macam mana sangkaan buruk. Kadang-kadang kita ni benda yang sepatut kita kata, kita tak kata. Kita simpan, watak tumul haqqa wa antum ta'lamun. Benda yang baik kita sembunyikan. Nah, seorang guru boleh kata kat anak murid dia. Anak murid yang benar, dia boleh terima kata-kata daripada seorang guru dia. Dia terima. Seorang mak, ayah boleh kata dekat anak dia betul-betul. Seorang suami boleh kata kat isteri betul-betul. Demi untuk mendidik jadi orang. Jadi manusia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang sekeliling tu tengok Puan Sheila Hussein, orang sekeliling tu 3 orang yang boleh tegur kan, betul-betul. Kalau orang sekeliling tu pandai-pandai lah. Janganlah buat macam suami bertegur isteri, bertegur orang lain macam tegur isteri dia. Janganlah. Pandai-pandai tu guna hikmah lah kebijaksanaan kita. Orang lain, masing-masing ada tanggungjawab. Orang lain tu siapa? Orang lain tu contohlah ada kawan. Dia ada suami kan? Kalau kawan kita ni perempuan, dia ada suami tak? Suami dia kena tegur dia sebenarnya. Kalau ada anak-anak orang lain, ada mak pak tak? Ada mak pak kan? Mak pak dia lah tegur dia. Setiap orang dah ada tanggungjawab. Kita tak payah sibuk-sibuk sebenarnya. Cuma kita ni ada tanggungjawab nak mengingatkan. Ingatkan je lah. Macam contoh malam ni saya kelas, saya ingatkan. Dia ingatkan. Tapi saya bercakap seperti saya bercakap dengan diri saya. Dah ahli keluarga saya. Tu kata macam perempuan tu orang kadang aduh kena dengan ustaz. Macam cakap dengan isteri. Memang kata-kata betul-betul. Ni bawah sikit ni belum cakap dengan jegil mata lagi. Kita nak bagi nampak kalau benda tu salah, salah. Yang salah, salah. Marah, marah. Betul. Sebab Allah marah. Jangan yang benda salah kita. Abang kalah dengan kamu ni. Kamu senyum cair bang. Cair-cair. Buka aurat. Tak taat. Tinggi suara. Sampai bila nak jadi baik? Itu maksudnya. Kalau orang keliling, itu bilik malah. Tak jadi kewajipan orang perempuan nak nyebut takut. Nak tegur ni. Ni anak siapa ni? Ni mak dia mana ni? Amboi mulut. Kita pelan-pelan lah sikit. Anak orang. Bila anak orang, kita ingatkan je lah. Dek, jangan ya. Anak orang kalau anak sendiri, katalah betul-betul. Tak ada masalah. Anak orang, jaga-jagalah. Jaga hikmah kita, jaga akhlak. Betul tidak? Itu dia. Samalah kawan ke siapa ke. Kalau kawan tengok dia perempuan. Dia siapa? Status isteri. Ada suami tak? Kalau ustaz suami dia tak tegur, suami dia tanggung lah. Suami tak tegur. Habis kita sebagai kawan bertanggungjawab ingatkan dia. Dia tak mau ikut, sudah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tegur dengan cara hikmah, jangan tengking-tengking. Yang tengking-tengking ni biasa bab dunia je, Puan Fauziah. Biasanya kita tengking-tengking ni gaduh bab dunia je. Mana ada tegur bab akhirat tengking-tengking. Biasa kalau tengking-tengking dalam bab akhirat, insya-Allah dia tengoklah kategori. Biasanya akan datang. Tengking-tengking ni biasanya dia macam ni. Tengking ni kena ada faham tengking. Tinggi suara dia panggil, tengking. Kalau sekali cakap tak dengar, 2 kali cakap tak dengar, ni pekak tu. Tengking lah sikit. Pom, tersentak. Sebab cara lembut-lembut ni, saya tengok, perhati baik-baik. Kalau lah cara lembut tu membentuk nafsu, saya rasa nafsu tu dah lembut dah. Nafsu ni perlu ditengking, dimarah. Puan Fauziah. Dilembut tak jadi. Allah SWT cuba tengok berusaha dengan nafsu macam mana. Masuk neraka. Tu je. Bakar dia. Mana ada. Kan kita tengking ni kan, cuba kita ni tengking. Safe, apa? Ada kepentingan diri. Tak puas hati. Tak puas hati tu tengking jadi bergaduh tu. Nampak? Kau kena marah-marah lah. Tak salah pun. Kalau betul hati kita ni jujur marah-marah. Kalau kita pula terima teguran dengan baik, tak ada masalah. Anak yang hati yang benar, mak dia tengking ni macam mana pun dia okey. Isteri yang hebat, suami tengking macam mana pun dia okey.
Alah bang, tak apa, tahu saya salah. Nampak? Dia pun okey. Anak ni besar janggut ni, mak tengking. Kau ni Farid, memang kau. Kita sebagai anak yang dah mengaji, yang ada ilmu, takkan nak marah mak pula. Biarlah mak tengking, mak pelepas mak. Cakap lagi mak. Ya. Farid salah mak. Marah, tak apa. Tengking lah. Entok meja pun tak apa. Kita yang besar-besarkan keadaan, tak layak ditengking ni. Mak tahu tak siapa saya? Saya pun ada perasaan mak. Mula drama. Itu jadi kelang kabut. Hidup ni dah ada protokol dia. Seorang panglima angkatan tentera boleh tengking dia punya staf bawah? Boleh. Sebab dia panglima. Silap, pak, jadi tentera tak? Jadi. Yang jadi masalah, orang bawah tengking orang atas. Tak boleh. Anak tengking mak. Nampak? Isteri tengking suami. Anak murid tengking tok guru. Itu hara. Tapi kalau dia ni ada position, memang Allah manakah tengking. Nak tengking pula benda yang betul, yang ada melibatkan syurga neraka. Marahnya dia sebab takut neraka nanti. Maka biarlah mak. Apa masalahnya? Tu ciri dia. Hikmah bukan dengan lembut ya, Puan Halijah. Hikmah bukan lembut. Ni kadang-kadang hikmahnya lembut. Hikmahnya lembut. Kalau lembut jadi lembik. Hikmah ni cerdik. Kalau kena marah, marah. Kalau perlu marah, marah. Tu cerdik. Contoh. Anak buat benda dosa, masuk neraka. Cerdik tak kita kalau kita biarkan? Mak sayang kamu nak. Mak sayang kamu nak. Ni, buat benda Allah marah ni. Mak sayang kamu nak. Kan sayang-sayang, bala tu kan sayang sekali lah. Itu maksud dia. Hikmah tu cerdik. Kalau marah, marah. Benda dunia, jangan besar-besarkan. Tu orang cerdik. Itu hikmah. Kalau isteri tak masak hari, jangan marah. Masak tak hari, tak masak, kita puasa. Tak ada masalah. Bab-bab dunia, urusan-urusan dunia, jangan mulut, jangan laser. Malah ni saya cakap mudah-mudah sikit. Bab dunia jangan nak tengking-tengking. Pecah itu, pecah ni, marah. Calar sikit, marah. Rosak sikit, marah. Itu tak cerdik. Bab dunia kita pandai tegas. Itu tak cerdik. Nak cerdik biar benda yang melibatkan syurga neraka. InsyaAllah setakat ini kalau didik dengan betul, kita marah pada tempatnya. Dalam Islam kata memang marah tu ada, tapi tolonglah pada tempatnya. Jadi orang insyaAllah. Tok guru dulu pun didik macam tu. Nabi SAW pun dididik dengan begitu. Tegas. Allah Ta'ala begitu tegas dengan Nabi. Ni tak lama lagi peristiwa awal Muharram Hijrah. Bayangkan Nabi kena jalan kaki. Nabi nak dibunuh oleh Suraqah bin Malik. Ni kekasih Allah ni. Sebelum Nabi nak berhijrah, Nabi kena baling batu di Taif. Ni kekasih Allah ni. Setara itu Nabi kena. Jadi kita kena faham. Jangan salah faham bab hikmah. Kadang-kadang sebut hikmah je, tegur dengan hikmah. Hikmah tu apa? Hikmah tu adalah tegur dengan cerdik. Hikmah tu cerdik, kebijaksanaan. Bab dunia jangan besarkan. Bab akhirat tolong cerdik, tolong tegas. Sebab akhirat ni syurga neraka. Tu macam kita marah kalau anak kita buat naik kereta melibatkan nyawa kan. Marah. Kita mana ada tak marah. Contoh anak kita main pisau. Takkan kita kata, pisau. Oh, pisau. Mak sayang kamu, mak. Pisau tu letak balik. Dan keratlah tangan tu. Kita pun ambil, kadang-kadang piat sikit. Pisau ni. Ada mak nangis anak tu kan. Nak pisau, mak marah sebab kamu kena tangan lebih sakit pada mak marah. Cerdik tak? Lepas tu dia tak main lah pisau tu. Ini pisau. Mak sayang kamu. Bawa tidur pisau tu ya. Ya ilaha illallah. Itu maknanya tegur. Samalah dengan tak solat, dengan buat benda yang haram, yang melibatkan api neraka. InsyaAllah. Semua orang ni kalau marah benda tak tahu arah. Benda dunia dia marah-marah. Itu orang benci. Kalau betul dia ni niat nak berubah, kena marah benda yang melibatkan syurga neraka, hati ni akan okey. Allah akan bimbing hati dia. InsyaAllah. Baik.
Jadi sinar jemaah mata Allah SWT. Khair. Tu jangan terkejut. Allah Ustaz. Oi, sniper apa semua das machine gun semua keluar. Tak apa. Kita dah tak ada masa dah tuan-tuan. Sinar jemaah mata Allah SWT. Masa kita dah semakin suntuk untuk belai-membelai ni. Cukuplah dibelai dengan dunia dah terlampau lama sangat. Saya nak bagi tahu, cukuplah dengan kita dibelai dengan kata-kata yang menyebabkan kita rosak energi. Betul tidak? Kita menjadi orang yang sangat lemah, sangat cepat terasa, cepat tergurir sebab kita lama sangat dibelai. Kita lama sangat dibelai, pum mati. Ini kata Imam Hasan Al-Basri. Dunia ni ibarat racun yang membunuh dengan diam, lembut belayannya. Bila dah lama sangat dibelai, bila kita bagi satu ketegasan, mula terasa. Tu terasa lah tu. Itu cara dia. Ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Betul. Bab dunia, sensitif, marah. Bab akhirat, biar je. Tak boleh. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Bab akhirat yang menyebabkan syurga neraka. Bab akhirat, syurga neraka. Please. Dia benda yang tidak ada kompromi dan ianya mandatori. Okey? Baik. Mari kita teruskan kajian kita. Lembik ke lembut? Lembik lembut campur dua-dua sekali. Benar Tuan Ilyas Junadi, bangun kum fa'anzir. Ketika seruan datang selepas surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, kemudian datang surah yang kedua Al-Mudassir 1 hingga 3. Satu seruan yang begitu jelas. Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Kum, bangunlah. Sebarkan kebesaran Allah. Maknanya kum, bangkit. Orang beriman ni dia hebat. Dia bangkit. Dia bukan dia lembik, dibuai dengan dunia. Bukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Sebab itu boleh rujuk surah Al-An'am ayat 116. Mari kita sambung kita punya perbincangan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Okey. Semalam kita sentuh sikit tentang perjalanan lisan baik, kata buruk. Dan di sini kita nak buat satu kesimpulan. Kata-kata baik ini adalah kata-kata yang datang dari hati, yang mana dalam hati itu ada Allah kebenaran. Ini lisan. Pentingnya lisan ini surah Al-An'am. Nanti kita rujuk surah Al-An'am 116. Ini kata kunci kita pada malam ni ya. Surah Al-An'am ayat 116. Okay, mari kita rujuk. Kita buat ulang kaji sikit sebelum kita teruskan. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Jadi lisan ini satu dipanggil elemen utama dalam kehidupan. Sehingga ianya dirakamkan sebagai satu perkara yang menyebabkan jadinya dosa dan pahala, syurga dan neraka, kerana lisan saja. Dan lisan ini menjadi satu titik tolak kepada pembangunan atau kejatuhan seseorang itu. Lisan. Pentingnya Ustaz? Ya. Bangun jatuhnya seseorang. Dan lisan juga dikaitkan dengan dosa fitnah. Dengan lisan juga cerita tentang mengumpat, ghibah. Maka lisan ini banyak cerita dia tuan-tuan. Jadi sebab itu lisan ni menjadi perbincangan yang besar di dalam kehidupan. Dan ianya melibatkan satu perkara yang menjadi titik tolak kepada orang itu beriman atau tidak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nampak Nabi kata, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat berkata baik. Nampak tak? Bukan berbuat baik. Nampak? Berkata baik. Berkata baik. Maknanya, kenapa berkata baik ditekankan? Sebab dalam susunan kehidupan, sebelum berbuat, dia berkata dulu. Dia memang akan berkata-kata dan dia berbuat. Contoh, dalam solat. Niat itu rukun qalbi. Baik, bila niat, dia akan takbir.
Ustaz, berdiri betul. Nombor 3. Yang membeza sebab diri tetap berdiri, kita dah berdiri dah. Tapi yang menyebabkan kita hari ini masuk ke wilayah solat ketika kita niat dan takbir. Di saat kita berdiri lah. Ni wajib rukun ni. Allahu Akbar. Okey. Dia bukan angkat takbir bukan angkat takbir tidak ni. Sebut lafaz Allahu Akbar. Okey. Baik, lafaz ini dengan niat dan berdiri yang menyebabkan ianya dikategorikan sebagai sedang bersolat. Penting tak? Penting. Maka lafaz ini menjadi elemen utama. Allahu Akbar, qauli, zahirkan dia, dengar, paling kurang telinga dengar. Nampak? Okey. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi berkata-kata ini menjadi, nampak? Ini kata dan buat. Ini kata dan ini buat, perbuatan. Jadi biasanya kadang-kadang kita tak sempat berbuat, kita berkata dulu. Jadi kata ni dah ada markah dah. Hati-hati. Kata-kata tu dah ada markah dah. Markah positif atau markah dia dosa atau pahala. Baik. Cuma kalau kita lihat dalam surah Al-An'am 116 berbicara soal kata kunci ni di sini adalah sangkaan. Ini sangkaan Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang atas muka bumi, niscaya mereka akan menyesat kamu dari jalan Allah. Tiadalah mereka turut melainkan sangkaan semata-mata. Nampak? Kebanyakan tau orang atas muka bumi. Allahu Akbar. Ingat, kebanyakan. Sangkaan semata-mata. Baik. Dan mereka berdusta. Nah, ini melibatkan apa? Bila kata berdusta dan sangkaan, ini melibatkan lisan. Lisan. Ini perbincangan tentang lisan. Kebanyakan di atas muka bumi ini, kalau kita ikut mereka, nescaya ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Tiadalah mereka menurut sangkaan semata-mata. Ini perbincangan tentang apa ni tuan-tuan? Tentang lisan yang dipengaruhi oleh nafsu. Baik. Dalam perkataan buruk, ini asasnya adalah dunia. Sebab dunia ni sifatnya adalah bangkai. Dunia ini sifatnya najis. Najis Ustaz? Yelah bangkai najis lah tu. Dunia sifatnya adalah laknat. Allahu Akbar. Apa kategori ciri dunia ini? Apa sangka buruk ni? Buruk ni bersandarkan dunia. Apabila dia meletakkan pada dunia ini sebagai modal utama perbincangan dia. Apa modal utama pada dunia ini? Keadaan dan perasaan. Keadaan suwarikum wa amwalikum. Tu Nabi kata suwarikum wa amwalikum. Ni suwarikum. Suwarikum. Yang ini amwalikum. Tu dia. Dia. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Benar saja ditaruh. Lisan bil nafsi, lisan bil qalbi. Baik. Baik. Di sinilah saya nak bagi tahu. Buruknya lisan itu apabila sandarannya hanya pada keadaan dan perasaan, walaupun intonasinya intonasi yang lembut, lemah, gemalai. Saya ulang lagi sekali. Buruk pada sisi agama itu bukan dengan perkataan yang kasar. Bukan perkataan yang tinggi suara. Itu satu bab. Tapi walaupun dia berkata dengan lemah lembut,
Tetapi sandarannya itu keadaan, perasaan, kebendaan dunia, maka kata-katanya adalah kata-kata yang buruk. Hati-hati. Hati-hati. Baik. Jadi, bagaimana tafsiran dia? Dengan surah Al-An'am 116. Mari kita lihat. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Baik. Bermulanya, kita dengan melihat. Sebab sangkaan itu adalah bermula dengan lihat. Tapi tidak cukup dengan itu, lihat kita itu pada apa? Mana kita lihat pada dunia. Bila kita lihat pada dunia dan kita biarkan penglihatan itu dengan dunia, maknanya nafsu akan ambil alih. Perasaan dia akan ambil alih. Sebab dunia ni akan menghidupkan perasaan dia. Dunia. Contoh dunia ini ada cerita tentang susah, ada cerita tentang senang. Dunia. Susah, senang. Baik, ketika dia melihat susah, lalu nafsu atau perasaan dia mengambil alih melihat susah itu, maka apa yang akan buat dengan susah? Dia akan sedih. Sebab nafsu akan sedih dengan kesusahan. Nah, sedih, mana ada lagi nafsu gembira dengan kesusahan? Tak ada. Kalau senang, dia akan gembira. Baik, bila kata dia sedih dan gembira, nampak saya nak bagi contoh ni. Maka kesedihan ini akan menjadi sandaran kata-kata dia. Berkata dengan sedih, maka keluarlah gambaran-gambaran yang akan digambarkan oleh fikiran dia, akal. Melalui kesedihan itu, Allah kesiannya lah, dia ni susah, kesiannya lah, habislah dia. Gambaran-gambaran kesusahan yang dibawakan oleh nafsu ini akan dimainkan, akan dibesar-besarkan, sehinggalah kesusahan itu dibesarkan dengan gambaran-gambaran. Dan gambaran ini tidak cukup sekadar itu, gambaran-gambaran ini akan menjadi sebagai pegangan. Sehingga menjadi satu perkara yang menakutkan. Dan apabila gambaran ini dijadikan pegangan dan menjadi perkara yang menakutkan, maka di situlah datangnya perbuatan. Hati mana? Hati dah terhimpit dah ketika ini. Hati menjadi sepi. Hati dah terhimpit. Hati dah tak ada waktu ini, dia terhimpit. Hati dah terhimpit. Sebab ketika gambaran dah jelas, orang susah, habislah engkau, tak ada masa depan, habislah engkau, habislah engkau, pasang lagu background sikit. Dia ni susah, bukan sebab dia susah apa, tapi sebab Allah uji dia susah. Lalu kita pun menggambarkan lagi kesusahan itu dengan kesedihan-kesedihan, dengan kata-kata, maka gambaran itu menakutkan dia, menyebabkan menjadi pegangan dia. Maka perbuatannya adalah perbuatan yang tunduk pada kesusahan. Itulah ayat. Dusta sahaja. Sebab cakap sebab sedih, bukan sebab Allah. Dia dusta. Nampak? Itu melihat dunia dengan nafsu. Nafsu sedih, susah. Sian susah ustaz. Ni. Padahal susah tu diukur dengan tak solat. Kalau orang tak solat itu susah. Walaupun dia senang lenang. Tapi kerana dia tengok benda. Dia tengok. Lepas tu dia rungkai apa yang dilihat. Dengan tambah kesedihan. Malah dia menjadikan azam untuk bangkit dengan kehidupan. Dengan akal yang digambarkan dengan pegangan. Pegangan yang menakutkan. Maka hati ini dah terhimpit. Itu kata hati saya sempit, sakit, terdesak. Kerana hati dah duduk nombor 4. Nombor 1, nombor 2. Ni gambaran ni jadi lisan lah keluar. Gambaran, pegangan dia akan jadi lisan di sini. Lisan akan masuk. Dia kata-kata, dah gambar, habis. Dah tergambar, habislah. Ditakut-takutkan dengan kesusahan. Habislah engkau, habislah. Dia waktu ni lembut je cakap, menangis sebab kesusahan, kesedihan. Sebab tu Nabi SAW, cari kan kita dah bincang. Wallahi Nabi tak sedih, Nabi tak takut dengan hamba umat-umatku miskin. Nabi tak takut, Nabi tak sedih.
Dan Nabi sedih itu adalah keadaan umatnya di akhir sana, di akhirat sana. Kan Nabi kata pada Ubaidah Al-Jarrah ketika balik pada Bahrain. Puak-puak Ansar ni jumpa Ubaidah Al-Jarrah nak ambil harta cukai daripada Bahrain. Maka Nabi pun kata, demi Allah, demi zat yang menggenggam jiwaku, tidaklah aku takut akan kemiskinan yang melanda kamu. Itu Nabi kata, berbahagialah, gembiralah dengan apa yang mengembirakan kamu. Apa dia? Pahala. Tapi hari ini, berapa ramai hari ini? Lisan bila sebut susah, berapa ramai lisan-lisan yang akan keluar tentang perkara-perkara buruk dengan susah. Nabi SAW dekatkan cerita tentang susah dengan kufur. Minal kufri wal faqr. Sebab apa boleh jadi kufur? Sebab dia meletakkan susah ni Tuhan. Susah ni sebagai Tuhan yang boleh menentukan hidup atau mati seseorang. Hati-hati. Dah tak solat susah pula. Macam mana tu? Dah tak solat susah pula. Solat bukan untuk senang. Saya kata, Tuan Hasan, tuan ke puan ni? Dah tak solat susah pula. Macam mana tu? Dah lah tak solat susah pula. Oh okey, dah lah tak solat susah pula. Lagilah bertimpa-timpa. Dah lah susah tak solat. Dia panggil susah melarat. Silap baca. Dah tak solat susah pula. Melarat lah dia. Dia lah susah melarat. Sekiranya dah lah susah tak solat, kemudian dia solat jadi senang. Senang dia pun melarat. Betul Cikgu Maya. Asal nampak orang susah dia kita pandang hina. Macam satu kesilapan lah dia jadi susah tu. Ingat semua orang nak jadi susah ke? Ada orang doa, ya Allah, susahkanlah aku. Ada orang lahir-lahir ni nak susah. Siap buat lagu lagi. Tidak ku minta lahir ke dunia. Kan? Siap nyanyi lagi tu. Tidak ku minta. Apa tu? Cacat begini kita tukar. Susah begini. Tapi itulah namanya takdir. Sebahagian pada takdir. Tapi kita tak menyerah pada takdir. Kita tak menyerah pada susah. Sebab kita bukan untuk susah. Kita untuk Allah. Allah jadikan susah. Teruskanlah beribadah. Ini masalahnya. Ni susah saja mengalah. Susahnya menyerah. Baru Allah uji suami susah sikit, dah marah-marah. Oh, saya tak boleh terima suami saya macam ni. Marah-marah. Barulah Allah uji sikit suami susah. Dah melenting, marah. Pantang saya ditengking oleh abang. Macam mana? Asiyah steady je hidup dengan Firaun. Sampai ke sudah hidup. Hingga ke hujung nyawa lagi hidup dengan Firaun. Hingga ke hujung nyawa tau. Ini baru hidup sikit, dah tak ada nyawa dah. Sesak dada saya. Macam-macam. Sebab lisan tak jaga. Allah uji susah. Lisan tak mau jaga. Lisan duduk tengok dunia. Nampak perangai suami susah sikit. Mula dah terfikir. Mula sedih. Suami susah, marah-marah. Ini senang nak cerita. Orang perempuan senang berhadapan perkara ni tak? Orang lelaki dia, isteri dia susah, dia buat dia. Buat tak tahu lah Ustaz. Tapi Allah uji isteri susah pun, dia pening juga orang lelaki. Nampak? Baik, senang mata Allah SWT. Apa kaitan dengan surah Al-An'am 116 tadi? Kan Allah kata, barang siapa sekiranya kamu mengikuti kebanyakan manusia atas muka bumi ni, tengok apa dia akan bawa. Sangkaan, kalau ikut orang susah, kalau ikut orang tak ada iman, ikutlah susah. Sampai ke sudah dia akan lari dengan susah ni. Sampai ke sudah dia sedih. Sedih dia susah. Tak maaf tuan-tuan. Saya paksa cerita kebenaran. Realiti tuan-tuan. Walaupun kita cuba nak empati dan simpati dengan susah. Tapi percayalah. Nabi tak bimbangkan kesusahan. Yang Nabi bimbangkan adalah kita susah di akhirat sana. Allahu Akbar. Nampak? Nafsu ambil alih. Nafsu cerita tentang sedih sebab susah. Maka akal pun masuk campur. Akal dikawal oleh sedih. Sedih dapat begini. Sedih gambarkan. Maka lalu dengan gambaran itu keluarlah lisan. Lisan akan menentukan perbuatan. Hati dia sakit kerana tak berfungsi. Dalam peringkat ni hati dia tak berfungsi. Matilah hati dia.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedangnya mata Allah Subhanahu wa taala, sebab tu orang beriman, orang beriman, dia tidak akan mengeluh, dia tidak akan bising dengan susah. Susah dia hadap je lah. Tu je, mulut dia jaga. Dia tahu susah itu bagaimana, kan? Fa inna ma'al usri yusra. Hadapi je lah kesusahan itu. Ni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sering meratap, sering menyala. Ya benar. Ya ustazah betul. Baik. Baik, jadi itu satu keadaan. Ada satu lagi keadaan, ya. Dia melihat dunia ada susah senang, ya. Jadi susah ni macam-macam aspek lah, ya, boleh. Yang tadi susah duit. Allah boleh susahkan dia dengan suami. Dapat suami yang menyusahkan, tengok apa dia buat. Allah boleh uji susah dengan anak. Allah boleh uji susah dengan macam-macam lah, dengan kesihatan. Allah boleh uji susah macam-macam susah. Dan perkara yang sama juga, Allah boleh uji senang. Senang duit. Duit ada. Orang jenis senang duit, jenis buat juta-juta, senang duit. Allah senangnya duit banyak. Aduh ada duit. Suami senang dengan suami. Allah dapat suami yang caring is loving. Sharing is caring. Dapat anak yang pula, Allah, anakku, ya Allah. Dapat pula kesihatan yang bagus, senang. Baik, tengok. Adakah dia masih duduk pada nafsu? Cuba tengok. Ini kesihatan. Ketika empat-empat perkara ini senang, tetapi masih diletakkan kepada nafsu. Dia gembira. Gembira benar dia. Seronok sebab apa? Sebab duit, sebab suami, sebab anak, sebab sihat. Dia gembira. Bila gembira sebab benda, tanpa dia ingat kepada pencipta, dia gembira, seronok. Anak tak buat masalah, suami tak buat masalah, kesihatan pun okey, mantap. Saya setiap pagi memang saya jogging. Saya jogging. Memang anak-anak saya ni semua dengar kata, suami saya setia pada yang satu Malaysia. Duit, alhamdulillah. Saya berkat solat duha ni, duit saya memang tak putus-putus lah ustaz. Gembira benar dia. Tengok lisan apa dia keluar. Dia lisan dia gembira dengan akhirnya lisan kebendaan. Dia terikat juga dengan kebendaan balik. Maka kebendaan ini akhirnya perbuatan dia adalah perbuatan yang bukan menzahirkan ketaatan. Perbuatannya adalah menzahirkan keseronokan disebabkan hidup dia penuh dengan kegembiraan. Seronok, happy go lucky, gembira dia. Pergi sana, pergi sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Perbuatannya menzahirkan keseronokan. Nak buat detail ni Allah bantu detail ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kegembiraan. Jadi perbuatan apalah, buatlah apa-apa pun lah perbuatan. Buat majlis itu, buat majlis ni, beli tiket sana terbang sini. Rupanya lisan dia pun cakap benda-benda tadilah. Lisan dia lahirkanlah. Saya melahirkan keseronokan sebab yalah sekarang ni dah senang, dulu susah, sekarang ni saya dah senang semua. Dia cerita, dia nampak benda-benda ni lah. Dia tak nampak senang itu Allah. Dia tak nampak. Maka di sini pun satu kata-kata buruk juga sebenarnya. Yang inilah yang akan dipamerkan, ditunjuk-tunjukkan. Dia tunjuk dia ada apa yang orang lain tak ada, kan? Dan dia sangat gembira kerana benda tu ada kat dia. Kalau tak ada dia sedih. Maka kata-kata itu adalah kata-kata yang batil. Dan akhirnya dia seronok dengan kebendaan dan perbuatannya hanya menzahirkan keseronokan saja. Senyum nampak sampai ke telinga. Senyum nampak. Allah Akbar. Gagal juga. Sangkaan juga perginya. Allahu Akbar.
Sangkaan juga perginya. Gembira dengan kesenangan. Disebut-sebut benar Puan Norisa. Disebut-sebut. Diulanglah pasal anak tu. Anak ni lah bertuah lah anak ni. Sikit-sikit bertuah lah anak ni. Tak habis-habis bertuah lah anak ni. Bukan Ustaz. Kata-kata tu doa ke Ustaz? Masalah ni bukan berdoa. Nampak? Berdoa ni meminta pada Allah. Dah pergi bercerita-cerita kat orang tu bukan berdoa. Faham? Allahu Akbar. Nah, inilah sangkaan. Sangkaan. Ini sangkaan. Nampak? Tadi kita cerita tentang kesedihan, betul? Ini duduk dalam kesenangan. Sebab tu hati-hati. Hati-hati. Melihat dunia dari sudut aspek mana. Dia tengok senang ke susah. Kalau susah, dia cerita cara susah lah. Tak habis-habis cerita masalah. Tak habis-habis cerita suami dia. Tak habis-habis cerita anak dia tak dengar kata. Tak habis-habis cerita suami dia memang tahu hara. Suami macam, untunglah kau dapat suami macam tu. Dia cerita habis pasal suami dia. Kalau boleh buat karangan. Suami pula tak habis-habis cerita pasal isteri. Isteri aku ni macam ni lah, macam tu lah, macam ni lah. Kalau boleh pasang seorang lagi ni bagus dah. Menyelit juga cerita pasang seorang lagi. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kesihatan ceritalah, payahlah, payah itu, payah ni. Semua benda ada ceritanya. Allahu Akbar. Nampak? Jadi ini dua ni sangkaan. Ini dua-dua ni sangkaan. Ni sangkaan, ni sangkaan. Habis tu Ustaz, takkan tak boleh cerita. Di sinilah belajar menyusun kata-kata kembali. Apa guna lisan ni? Lisan ni Allah bagi untuk apa? Lisan ni untuk apa, tuan-tuan? Cerita keadaan? Sebab tu Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ceritalah keseronokan semata-mata. Sangkaan cerita semata-mata. Kalau sedih-sedih lah sangat ceritanya. Kalau seronok-seronok lah sangat cerita dia. Sedapnya. Buat review makan. Cerita. Kita dengar, tengok terliur. Kata, ya Allah sedapnya, ya Allah sedapnya. Review habis. Kalau sedih, ya Allah sedih betul lah cerita. Pandai betul lah you storytelling ni. Memang menusuk lah. Memanglah dah kalau mula dengan perasaan. Mana maunya memang jadilah macam tu. Allahu Akbar. Jadi melihat dulu dia sudah mana sekarang ini? Sekarang ini sudah jemaah mata Allah SWT. Apa perbahasan ayat ini? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perbahasannya Allah tak ubah pun apa-apa, melainkan kita yang ubah perangai kita, Puan Muhammad Zuhailmi. Allah tak ubah pun. Allah dah bagi kita sihat sebelum ni. Kita ubah buat maksiat. Dapat penyakit, tanggung sendiri. Allah bagi kita ni lah lapang. Kita buat maksiat dengan lapang. Kita ubah perangai kita. Daripada lapang elok-elok boleh boleh tenang, kita buat dengan lapang, kita ambil kesempatan, kita berlebih-lebihan, kita ubah diri kita mengikut nafsu kebendaan. Allah kata, kamu yang ubah sendiri. Contoh negeri Sabak. Allah dulu bagi semua nikmat, betul tidak? Dalam bab innallaha ya yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ini. Baik. Dulu kahwin, awal-awal kahwin ada yang dah bertumbuk dah. Minta maaf cakap ada ya. Minta maaf cakap. Awal-awal kahwin dah terbang pinggan mangkuk ke? Dah awal-awal kahwin ni senyum panjang. Senyum seindah suria. Nampak tak? Senyum. Lah, lepas tu kenapa bergaduh? Lepas pada tu selang 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, 3 months later, bergaduh ni kenapa? Kita yang ubah perangai. Allah dah bantu bagi sayang, dah free dah Allah bagi kat sini. Free lah, siap trial pack lagi bagi. Tiba-tiba kita senyum panjang, tak jaga lisan, seronok tak habis-habis, seronok. Ubah daripada maksiat. Bila maksiat dah masuk, bergaduhlah dia. Tanggunglah. Allah bagi dah tolong dah. Awal-awal Allah dah payung dah. Allah dah payung dah awal. Seronok kita tengok si kita. Seronok tengok. Lepas tu kita duk galit dengan keseronokan itu.
Kita terbuai dengan kata-kata lembutnya itu. Sehingga lupa kita untuk mendidik dia. Akhirnya bergaduhlah. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya mata Allah SWT di sini kita kena faham yang berubah tu bukan kita tak boleh ubah, kalau kita susah maka sudah kita yang kena ubah. Itu batil punya tafsir. Jangan. Maksud ayat itu adalah Allah dah bagi nikmat dulu, kamu yang ubah mengundang azab. Elok-elok negara ini nikmat, kita buat maksiat kerana jahil kita. Time sihat buat maksiat, buka aurat, mengundang azab. Kita yang ubah keadaan itu jadi azab. Elok-elok niaga, elok lupa diri. Korun kan lupa diri. Elok-elok dah Allah bagi dah. Lupa diri, Allah rentap. Elok-elok ada suami, tak nak jaga, tak nak taat, Allah rentap. Elok-elok ada isteri, tapi tak nak didik, Allah rentap. Siapa yang ubah siapa? Perangai sendiri yang ubah. Itu maksudnya. Perangai sendiri yang ubah daripada taat bertukar jadi maksiat. Perangai sendiri yang ubah. Allah kata, aku tak pernah ubah kejadian kamu tu. Awal-awal dulu okey semua. Hati-hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu wa taala. Benar. Jadi di sini kita kaitkan balik maknanya. Kata kunci pada malam ini adalah apabila sangkaan itu tidak dibimbing. Tidak dibimbing. Maknanya kita biarkan dia sangkaan semata-mata. Maknanya dia duduk pada nafsu. Maka dia akan jadi pada perbincangan ataupun lisan yang buruk. Ingat, nafsu jadi nombor satu. Bila nafsu jadi nombor satu, maka kebendaan, keseronokan, kesedihan. Itu je. Seronok dan sedih. Keakuan lah ni. Di sini nampak aku. Okay, cara nak keluarnya adalah sangkaan ini kita kena bimbing dia dengan kebenaran. Itulah mulakan dia dengan jiwa. Kekuasaan. Okey, masukkan elemen ataupun kekuasaan. Baik, kekuasaan ini kita masih nampak, kita masih melihat susah dan senang. Tetapi melihat susah dan senang pada makam kekuasaan. Ya Allah, Allah berkuasa buat aku susah. Ya Allah, Allah berkuasa buat aku senang. Hebatnya susah ini. Ya Allah, hebatnya senang ini. Melihat dengan kekuasaan. Dan ini perlukan ilmu. Nafsu tak payah ilmu. Nafsu biar melulu. Nafsu ni tak payah didik dia. Dia dia akan buatlah benda-benda kebendaan tu. Nampak? Baik. Jadi bila macam tu, akal mula memikirkan kebesaran Allah. Akal mula memikirkan. Tadi ini merasakan. Jiwa merasakan. Merasakan ya Allah tak ada. Bila jiwa kita mula huduk, tunduk, rasa bersalah. Bila susah ni, ya Allah, susah, ya Allah aku banyak dosa ni. Dia mula zero. Dia tidak mandai-mandai. Dia tak nampak aku boleh keluar daripada kesusahan ni. Dengan berkat usaha, ikhtiar. Cakap. Tapi tak keluar-keluar juga. Kan? Dia jangan. Kalau jiwa dia tak cakap macam tu. Kalau jiwa ni dia menerima kesusahan. Ya Allah, kesusahan ni ya Allah. Aku yakin ni atas kekuasaan kau susah ni. Aku tak tahu apa-apa. Wallahu a'lam. Allamal insana man lam ya'lam. Apa lagi perkataan? La haula wala. Habis semua keluar. Menafikan diri. Maka akal ni merasakan kekuasaan. Akal memikirkan. Yatafakkarun. Memikirkan kekuasaan. Maka perbincangan yang akan keluar dalam lisannya adalah memikirkan kekuasaan. Lisan yang akan digunakan untuk memuja-muji Allah. Untuk zikrullah, dia akan keluar. Dia akan keluarlah kata-kata yang dibimbing dengan kebenaran. Dibimbing dengan Al-Quran. Dibimbing dengan As-Sunnah, hadis. Dibimbing dengan kalam ulama'.
kata-katanya ni tidak dikata sebarang-sebarang. Maka dia tuntut, dia cari ilmu, nak kata apa ni dengan susah ni, mengaji, datang, dengar baik-baik. Oh, susah ni sebut innalillah ya ustaz. Ya, sebut saja innalillah wa inna ilaihi rajiun. Senang ni sebut apa ustaz? Alhamdulillah. Dia sebut alhamdulillah ustaz, bukan lain ya. Dia tak ada sebut, takkan sebut itu je. Dia tak ada. Dia akan sebut, dia akan terima. Oh, alhamdulillah ya ustaz. Kenapa alhamdulillah ya ustaz? Dia kaji lagi, dia fikir. Kerana senang ini, dia pun kaji satu persatu. Jadi lisan dia terbimbing dengan Al-Quran, terbimbing dengan sunnah, hadis, terbimbing dengan kalam ulama, terbimbing dengan ilmu-ilmu kebenaran. Maka tidak lagi lisan itu bukan lagi salah menyalahkan. Dia tak ada. Dan lisan dia ini malah dia akan menghancurkan kebatilan. Dia akan menghancurkan kebatilan. Yang ini datang ketegasan tu. Datanglah lisan yang tegas dalam berkata-kata. Dia akan menghancurkan kebatilan yang ada. Ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Isteri belajar sendiri. Baguslah, isteri lah dapat masuk syurga. Puan Sheila, apa kena dengan suami? Kalau suami boleh didik, suami lah dapat pahala. Dah suami tak nak, dah suami tak nak didik, dah suami tak mampu didik, didiklah diri sendiri. Dah tak nak masuk neraka kan? Pergilah cari ilmu sendiri. Apa masalah? Habis macam mana situasi tu, macam tu lah. Suami itulah akan kena tanya. Isteri lepas lah. Masuklah dia ke syurga. Dah jadi isteri soleha. Dia tak ada, nak masuk syurga ni. Tak boleh. Suami kamu belum soleh. Tak ada. Dah masuk dah. Bismillah. Bye-bye bang. Bye-bye. Tak ada dah. Tu dia. Dia kalau yang parah dia dua-dua kena neraka. Dua-dua jenis tak sedar diri. Tu bahaya. Kalau salah seorang sedar diri, baguslah. Ustaz, macam mana pula suami ustaz? Jenuh dah didik bini ni ustaz. Tak mau dengar. Bini lah akan sengsara. Dia akan tak puas hati lah. Tegur sikit marah. Tegur sikit bergaduh. Tu je lah. Suami, teruskan mendidik lah. Habis tak terdidik, bawa bincang. Kalau dah sangat, dah payah tak terdidik. Asyik nak mengherdik je. Nak didik je kena herdik. Tak didik kena herdik. Dah kamu ni nak apa? Kamu suruh jadi cari pemimpin. Bila abang didik, kamu herdik. Maka adalah jalan-jalan yang Islam izinkan. Nampak? Suami kena buat keputusan lah. Suami kan, sebab tu talak ni kat suami. Jangan kita ni ada cangkut hidung, ikut dia. Hati-hati. Fikirkan. Apa ni? Didik tak mau ikut. Malah menyusahkan pula, mengherdik pula tu. Suami kena buat tindakan lah. Takkan nak biar dia macam tu. Jangan biarkan benda-benda yang mungkar ada dalam hidup kita. Kalau boleh tunggu, sabar dia ni, tak apalah. Tak jadi satu kesalahan. Dah tak mau dididik. Takkan nak. Didik kena herdik. Cakap kebenaran diperlinya. Apalah, abang pun tak guna. Ini pimpinan macam mana ni? Seorang pemimpin mesti diterima di bawah pucuk jemaah pimpinan. Kalau pimpinan yang bawah dah jolok-joloknya atas tu, tumbanglah kawan. Sebab tu pentingnya agama. Sebab tu orang lelaki pilih perempuan yang beragama. Sebab perempuan yang beragama ni, kan Nabi suruh pilih. Dia akan dengar nasihat. Walaupun kita ni hak rock cafe. Ini kadang-kadang cari yang tak beragama. Bila suami nasihat, 10 kali nasihat kawan tu. Salah suami lah. Nabi dah kata, pilih yang beragama. Bukan isteri pilih tau. Suami yang kena pilih isteri. Sebab suami yang kena banyak didik isteri. Bila suami nak didik isteri, sekali patah didik, 10 patah dia bagi balik. Sekali patah balik, dia tengok kita balik. Dia buat checklist lagi. Ini hadis, abang pun, dia mula peli, dia pelekeh, dia hilang kepercayaan. Itu akan jadi rumah tangga yang porak-poranda lah. Kerana kita ada isteri yang tidak mahu dididik. Jadi ini menyebabkan apa? Menyebabkan ketidakharmonian berlaku lah.
Sedangkan misi utama perkahwinan itu adalah mendidik. Faham? Kalau orang perempuan, isteri-isteri semua, kalau kahwin tak mahu dididik, kahwin buat apa? Orang lelaki pula, kalau kahwin tak nak mendidik, kahwin buat apa? Hati-hati. Jadi misi utama tu, mendidik. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah kata dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untunglah lelaki yang dapat isteri yang solehah, yang pandai didik dia sendiri. Sebab tu pilih yang beragama. Maknanya wanita tu solehah lah. Wanita solehah pandai bawa diri. Bawa diri pula, bawa diri pada Allah. Bukan bawa diri tak mana-mana pergi tu. Start kereta, bawa diri. I nak me time. Hilangkan stres. Itu bukan solehah. Itu kan sambung ayat kan, tak tahan pula dengar. Tak apalah, tak payahlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Baik. Suami isteri respect each other. Memang respect each other, tapi more respect isteri kena respect suami. Bukan each other je. More respect. Sebab pemimpin tu, ketua. Macam cakap dengan mak anak respect each other. Dah lah, anak lah kena respect lebih kat mak. Tak payahlah kita nak sekolahkan mak tu respect each other. Kadang-kadang suami isteri ni kita bagi sama rata. Padahal tugas je suami, bayangkan yang menikahkan tu ayah tau. Wali. Maknanya apa? Transfer. Ibarat lelaki ni macam bapak dah sebenarnya. Bayangkan anak perempuan kau hajar dengan bapak. Bayangkan, agak-agak apa reaksi kita? Anak perempuan, dia kurang hajar dengan bapak, dia tinggi suara dengan bapak. Bolehkah kita terima? Samalah isteri tinggi suara dengan suami. Sebab ketika dia nikah tu, transfer wali. Mulai hari ni, kamu yang ambil alih tanggungjawab. Dia tak pakai tutup aurat, dia semua ni kamu tanggung terima. Selama ni aku yang menanggung. Aku passing kat kamu. Ambil. Ibarat macam tu. Jadi isteri-isteri kena fahamlah umpama ayah tu. Dia maknanya kalau dia baik konon dengan ayah dia, dengan suami, sikit punya basuh. Maknanya samalah dia menderhakai ayah dia. Sebab tu hati-hati. Dia bukan respect each other. Dia kena faham protokol dia. Kalau anak, kalau mak tak respect anak pun, anak wajib respect mak. Mana boleh mak pun respect lah anak tu, ya pun. Mana boleh macam tu, cakap macam tu. Kalau cakap macam tu, di mana kedudukan agama? Agama meletakkan kedudukan mulia bagi seorang mak ayah. Kalau tiba-tiba kita kata, mak pun respect lah anak. Mana anak dengar macam mana? Tahu tak apa. Mak tak respect kita. Tahu tak apa. Mak respect lah saya ni sebagai anak. Habislah. Siapa nak menang macam tu? Di mana nak betul? Kalau saya akan cakap ke pelajar-pelajar, kod mana pun, mak tetap mak. Jangan mandai-mandai nak suruh nasihat mak, suruh respect anak. Jangan. Saya takkan. Anak nak didik di Smairah tidak begitu. Mak tetap mak. Walaupun dia tak mendidik kamu, dia tak membela kamu. Jangan nak cuba-cuba. Samalah dengan isteri pun. Dah suami, dah ambil tugas dah. Respect lah suami. Walaupun suami tu, ya Allah Ustaz, tak tahulah nak cakap macam mana. Dah, tak payahlah cakap. Dah tak tahu nak cakap, diam je lah. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Benar Puan Zainal, anak jadi sombong lah nanti. Saya panggil contoh, katalah sekolah ni, panggil mak ayah, mak dengan anak. Panggil mak dengan anak. Ni bertelagah dua orang ni. Tiba-tiba saya cakap, respect each other lah. Puan pun kena respect lah anak puan ni. Anak tu sampai ke sudah nanti dia kata, tahu tak apa. Jadi kalau kita kata ke anak ni, kamu sebagai anak, terima mak. Kemudian ada sesi lain, mak dengan, baru kita cakap direct dengan mak lain. Ni kadang-kadang nak samakan, mana boleh. Tak boleh. Sebab tu tak jadi pembangunan kehidupan yang sebenar. Protokol dah salah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair.
Baik, jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya kita boleh nah benar Puan Suhaibatul Aslamiyah. Isteri respect suami, anak respect mak, pimpinan, ketua respect, orang bawah respect. Kalau macam tu kan selesai, aman hidup ni kan. Allahumma salli ala Muhammad. Puan Rahiza Abdul Rahman, ya betul. 2 campur 2, 12. Ya mak, betul tu mak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Nampak? Menghancurkan kebatilan. Baik, berbalik pada ini kesimpulan. Lisan memikirkan kekuasaan, datangnya lisan-lisan yang boleh menghancurkan kebatilan. Kata-kata yang menghancurkan kebatilan ni kata-katanya tegas. Kata-kata sifat, kata-kata yang menghancurkan kebatilan ni tegas. Apa sifat kata-katanya lagi? Jelas. Apa sifat kata-katanya lagi? Cerdas. Sebab tu Al-Quran dia tidak melengit. Nabi SAW berkata-kata jelas, pak. Amantu billah summastaqim. Clear. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Nabi kata, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Fal yakul khairan aw liyasmut. Nampak nanti? Jelas, tegas, cerdas. Jelas, tegas. Apa Nabi kata? Ad-dunya mal'unatun. Dunia terlaknat. Tegas tidak? Tegas. Mal'unun ma fiha. Semuanya terlaknat. Illa zikrullah. Kecuali. Nampak? Jadi tegas, jelas, cerdas. Ketika bicaranya nampak cerdas dia. Nampak cerdas dia. Oh, ni bukannya nampaknya alasianya lahai. Kata-katanya menagih simpati. Bukan kata-kata menagih simpati. Dalam Al-Quran tak ada kata-kata menagih simpati. Tak ada. Dalam Quran lebih pada peringatan dan tawaran. Tu je. Peringatan, hati-hati. Neraka, inna azabila syadid. Azabku amat pedih. Nampak? Clear Allah kata. Kata-katanya jelas. Wabashiril lazina amanu. Kabarkan berita gembira bagi orang beriman. Jelas. Dia tak ada masuklah ke syurga wahai orang beriman. Marilah masuklah hai. Tak ada. Tak ada. Sebab tu Al-Quran bukan kata pujangga. Al-Quran bukan kata syair. Tapi Al-Quran tu kalamullah. Jelas. Ulaikal an'am balhum adal. Mereka ibarat binatang, bahkan lebih sesat. Jelas. Clear. Kita dengar tu degang kena. Hati je kalau clear dengar tu menyandar. Sebab tu sahabat-sahabat kalau dengar Al-Quran, ya Allah, ibarat satu runtuh hati mereka dengan kata-kata yang betul-betul menusuk. Ini kata-kata yang lisan yang jelas. InsyaAllah susah ini susah. Susah sekadar susah, senang sekadar senang. InsyaAllah kita hadapinya dengan tenang. Cakap gitu. Semangatlah kita dengar kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sifat kata-kata yang menghancurkan kebatilan, kata-kata yang baik, tegas, jelas, cerdas. Kadang-kadang tegas itu boleh ditafsirkan juga kadang orang cakap, marah dia ni. Tunjukkan ketegasan. Apatah lagi melibatkan hukum hakam, melibatkan syurga neraka. Dia kena jelas benda-benda macam ni. Baru dia nampak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, saya kira cukup setakat dulu pada malam yang penuh barakah ni. Ya, Khairani Muhammad Naim, semangat. Memang semangat. Agama ni memang semangat. Saya subhanallah nak kongsilah tuan-tuan. Sepanjanglah dalam menyampaikan ni daripada dulu saya sekarang subhanallah. Semangat saja. Kenapa? Agama. Allah. Kebenaran. Itu bukannya lemah gemalai. Tak ada. Tegas. Stop. Walaupun susah. Semangat. Tak ada nak kena tempik-tempik. Tak ada. Tapi sebab kata-kata tu jelas. Kita nampak. Semangat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Saya kira cukup setakat itu dulu perkongsian kita pada malam yang penuh barakah ni.
Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Teruskan istiqamah tuan-tuan, sidang jemaah mata Allah SWT. Teruskan istiqamah pada semua yang menonton ini. Kita akan terus lagi merungkai. Lepas ni kita akan cuba rungkaikan lagi apakah definisi lisan, apa kata yang dikatakan kata-kata yang meragukan. Lepas ni kita akan masuk kata-kata ragu. Sekarang kita faham struktur dulu. Kita faham susun atur dia. Kita boleh bezakan mana-mana jenis dia kan. Lepas ni kita insya-Allah moga-moga Allah bantu kita untuk faham dengan lebih jauh, lebih mendalam agar kita mampu membezakan hak dan batil dalam kehidupan ni. Baik, jadi cukup setakat itu dulu. Moga-moga Allah pilih kita semua yang menonton pada malam ini. Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, mohon ampun di atas sebarang kata-kata saya yang terlebih kata, terkurang kata, terkasar dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir, Allahu Akbar.